Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sejak kebelakangan ini, saudara-saudara sekalian, terutama selepas pelantikan menteri-menteri dan kegairahan, terbaru yang terlihat begitu menonjol ialah munculnya golongan tertentu yang tidak segan-segan menawarkan diri mahu berkhidmat dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Kita ketawa dulu. Jangan kamu marah bah kalau ketawa saya itu macam agak sedikit menyindir. Tajuk ulasan malam ini, bukan penyokong PH saja, pun sama gairah mahu berebut ganimah. Nak tahu apa itu ganimah? Ikuti terus ulasan ini dari awal sampai akhir. Tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini, dan tekan butang subscribe itu percuma. Yang lucunya saudara, ulasan malam ini yang ditulis oleh seorang blogger terkenal di Malaysia ialah apabila beliau menjelaskan sejak kebelakangan ini berlaku, terutama selepas pelantikan menteri-menteri, berlaku kegairahan terbaru yang mana terlihat begitu menonjol ialah munculnya golongan tertentu yang tidak segan-segan menawarkan diri mahu berkhidmat dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan, kamu tinggalkan dulu komen kamu. Agak-agaknya, kenapa tiba-tiba ada golongan-golongan ini yang muncul, yang tidak segan-segan tawar diri, dialah konon yang terhebat, dialah yang boleh menjadi pemimpin dan harusnya dipilih oleh Anwar Ibrahim. Nah, inilah orang-orang yang paling sebenarnya bahaya, yang mahu berkongsi, berebut ganimah. Apa itu ganimah? Sasaran mereka bukan saja geng-geng atau orang-orang ini bukan saja mensasarkan untuk mengetuai agensi tertentu yang berpengaruh di Putrajaya, malah juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan GLC, dan tidak kurang pula yang ingin berkhidmat secara langsung di pejabat Perdana Menteri. Bukankah itu lucu? Termasuk yang sama gairah lagi lincah, yang untuk berebut jawatan dan ganimah atau harta rampasan perang itu ialah mereka yang sebelum ini diketahui tidak pernah pun menyokong serta terang-terang menolak Anwar. Nak tahu lagi, nak lebih permudahkan begini, orang yang dulu yang membenci Anwar Ibrahim, yang tak henti-henti mengkritik Anwar Ibrahim, yang tak pernah menyokong Anwar Ibrahim, bahkan terang-terangan menolak Anwar Ibrahim, sejak kebelakangan ini mula tiba-tiba menawarkan diri untuk sama-sama berebut jawatan atau harta rampasan perang. Mereka ini sebelum PRU 15 lalu secara terbuka menunjukkan kecondongan kepada parti lain selain PH. Malah dengan berani mengatakan Anwar tidak mungkin berjaya jadi Perdana Menteri. Jadi, sudah begitu kecondongannya, sudah tentulah mereka terbabit juga tidak memberi undi kepada PH. Dengan kata yang paling senang, mereka tak mungkin akan mengundi Anwar Ibrahim pada waktu pilihan raya yang lepas. Tidak mungkin mereka berkempen untuk PH, dan tidak mungkin mereka undi PH sama sekali. Tapi tiba-tiba pula tanpa segan-segan, hidung tak mancung, pipi tersorong, tersipu-sipu, saya tidak ingatlah, suka-suka pula menawar diri untuk sama-sama merebut jawatan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kini mereka itulah antara yang sama gairah, menonjol-nonjolkan diri dan melobi untuk mendapatkan kedudukan, mengetuai agensi tertentu, kononnya dengan kemampuan, kewibawaan dan bersihnya diri mereka itu akan membantu Anwar menjelmakan sebuah kerajaan yang lebih baik di mata rakyat. Untuk mengetuai agensi kerajaan tertentu selain ia adalah hak mutlak Anwar selaku Perdana Menteri membuat pilihan, adalah penting untuk beliau menyemak dengan teliti latar belakang calon yang mahu dilantiknya itu. Orang yang mahu dilantik itu biarlah mereka yang benar-benar berwibawa, bukan yang suka membawa-bawa atau menjajah penonjolan diri sendiri, serta sekurang-kurangnya memahami aspirasi reformasi yang mahu diusahakan dalam kerajaan perpaduan ini.
Tidak terkecuali ingin sama merebut peluang menikmati ganimah ini ialah mereka yang selama ini tidak diketahui kecondongan politiknya dan tidak pernah namanya muncul di mana-mana. Aduh, agak-agaknya kalau orang lain jadi Perdana Menteri, adakah mereka akan melobi dan menunjukkan diri juga? Bagi jawatan lain seperti pengurusi GLC di pejabat menteri dan sebagainya, adalah lumrah bagi mereka yang menyokong bersama, mengundi, dan setidak-tidaknya turut sama mengeluarkan peluh untuk membantu kemenangan PH serta Anwar pada PRU 15 lalu untuk mengharapkan jawatan tersebut jatuh menjadi milik mereka. Ketika UMNO dan BN menerajui kerajaan sebelum ini, itulah yang berlaku dan ia sebahagiannya membantu mengukuhkan kedudukan parti tersebut sehingga berjaya menjadi kerajaan lebih 60 tahun lamanya. Ketika Perikatan Nasional Bersatu dan PAS berada dalam kerajaan, amalan yang sama turut berterusan. Pokoknya, bukanlah sesuatu yang pelik, ganjil atau luar biasa jika kali ini penyokong PH pula menikmati jawatan serta kedudukan dalam kerajaan. Hakikatnya, mereka yang bersusah payah memberi sumbangan kepada kemenangan dan turut mengundi PH adalah lebih berhak memperoleh sedikit sebanyak daripada bahagian ganimah itu. Malah dengan jawatan serta kedudukan tersebut, mereka akan lebih berperanan memastikan kemenangan PH pada PRU 5 tahun akan datang. Yang tidak menyokong, tidak mengundi dan terang-terangan menolak PH, hendaklah duduklah diam-diam di tepi dulu buat sementara waktu. Bagilah laluan dahulu kepada penyokong, pengundi dan mereka yang memang bersama PH untuk memperoleh apa yang sewajarnya sesuai dengan pengorbanan dan tungkus lumus mereka selama 24 tahun ini. Namun demikian, asas kelayakan, kemampuan dan kebolehan dalam melantikan semua jawatan itu tidaklah harus diketepikan atau diabaikan begitu saja. Tetapi mereka yang bersalin kulit dengan menonjolkan diri sambil berwajah manis serta sanggup melobi secara berlebihan, itu adalah mereka yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri saja. Sebenarnya mereka bukan pun ingin membantu Anwar mengisi perjuangan reformasi kerana siapapun parti dan pemimpin yang naik, mereka sentiasa sanggup menebalkan muka untuk mengejar apa yang dihajati. Saudara, ini amaran untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga beliau tidak lantik orang-orang yang tanpa segan-segan mahu menonjol ini. Sekian dulu. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.